Bagi tajuk 3, tajuknya ialah application of definite integral. Okay, so dia ada dua subtopik yang akan kita bincangkan dalam tajuk 3, iaitu yang pertama, keluasan di bawah lengkung dan di antara dua lengkung. Okey, yang kedua, kita akan belajar aplikasi integration dalam ekonomi dan juga bisnes. Okey, so kita tengok untuk tajuk 3.1, kita nak study tentang area. Okey, luas di bawah lengkung dan juga di antara dua lengkung. Okey, so di sini ada banyak contoh-contoh yang boleh kita akan bincangkan. Kita boleh perhalusi selepas ni. Okey, kita tengok dahulu nota nombor 1. Okey, untuk nota nombor 1, cuba perhatikan nilai yang berubah. Okey, nilai yang berubah berada pada paksi X, iaitu yang warna kuning ni, A dengan B, dia berada pada paksi X. Jadi keluasannya kita boleh cari dengan mengkamirkan fungsi bagi Y daripada A sehingga B. Maka selepas kita kamir tu, kita akan dapatlah keluasan di dalam kawasan kuning. Begitu juga dengan soalan yang contoh yang warna hijau ni. Okay, kita akan mengkamirkan dia daripada A hingga B. Cuma curve kita berada di bawah. Kalau berada di bawah, okay, kita kena letak negatif di luar kepada proses integration. Okey, sebab keluasan yang hijau ni, kalau kita buat secara direct, sebenarnya dia akan dapat negatif. Tapi kalau kita anggap kita ada dua lengkung, sebenarnya kita terselamat daripada nilai negatif ni. Okey, kenapa kita kisah sangat tentang negatif ni? Okey, sebabnya keluasan tidak boleh negatif. Okey. So, dengan mata kasar sekarang ni, untuk kedua-dua graf ni, pelajar akan nampak perubahan berlaku pada paksi X dan dia cuma nampak ada satu lengkung saja, iaitu lengkung yang berwarna biru. Okay, so kalau kita pergi dalam sikit lagi, sebenarnya kita dapati benda ni ada dua lengkung, iaitu lengkung pertama ialah pada paksi X itu sendiri. Okey, kalau untuk nota nombor 2 ni pula, dia berceritakan tentang pengamiran yang berlaku, perubahannya ialah paksi Y. Okey, A dengan B berada pada paksi Y. Dan pelajar cuma nampak ada satu je lengkung, iaitu yang berwarna biru ataupun yang belah sini yang berwarna hitam. Okey, seperti untuk paksi X tadi. Okey, ada satu yang akan kita kira dapat positif dan ada yang akan dapat negatif. Okey, itu kalau pelajar anggap dia ada satu lengkung saja. Okey, apabila kita buat contoh nanti, madam ada terangkan sebenarnya kalau soalan begini dia melibatkan dua garisan lagi, iaitu paksi itu sendiri memberikan gambaran garisan yang kedua. Okey. Macam mana kita nak buat seandainya kita ada kawasan berlorek yang terangkum? Okey, ada dua lengkung, kemudian kawasan berlorek berada di antara kedua-dua lengkung itu. Okey, cadangan madam ialah kita kena, kalau benda itu berada pada paksi X, jadi kita letakkan mata kita setentang dengan paksi X tersebut. Dan titik yang mula-mula kita jumpa, contohnya kat sini, yang mula-mula kita jumpa ialah di situ. Maka fungsi yang mula-mula kita jumpa itu adalah Y2. Dan kita jumpa yang ini yang kedua, maka fungsi yang kedua yang kita jumpa itu merupakan
Y1. Maka kita boleh masukkan dalam rumus ni, iaitu kita kena buat Y2 tolak dengan Y1. Okey, kenapa tolak? Okey, kita tengok dahulu anak panah yang nombor 1 ni. Okey, anak panah yang nombor 1. Okey. Mula-mula apabila kita pandang dekat Y2, sebenarnya keluasan kita adalah semua ni, yang di bawah ni semua. Semua sekali, sampai ke bawah. Okey, tetapi kita bukan nak semua kawasan. Okey, kita terpaksa tolak nilai yang berada di bawah ni. Okey, nilai yang berada di bawah ni kita tolak. Maka hasil daripada kita tolak itu bersamaan dengan keluasan bahagian yang berwarna hijau. Okey, maka sebab itulah ada rumus di dalam ni, Y2 tolak dengan Y1. Okey, next. Kalau perubahan berlaku pada paksi Y pula, kita letakkan mata kita di sebelah kanan. Okey, titik yang mula-mula kita jumpa ini adalah X2. Titik yang kedua adalah X1. Dan kita masukkan ke dalam, sebelum kita buat proses pengambilan, kita tolak dulu kedua-dua fungsi tersebut. Okey.